Selamat pagi kepada semua pelajar. Kita sambung lagi bab 5 Kesultanan Melayu Melaka masih lagi dalam subtopik aspek kegemilangan Melaka, iaitu hari ini kita akan bincang tentang hubungan luar Melaka. So, hubungan luar ini sebenarnya kita bahagikan kepada dua jenis, iaitu hubungan Melaka dengan kerajaan-kerajaan alam Melayu dan juga hubungan Melaka dengan kerajaan luar daripada alam Melayu. Kenapa ataupun apakah sebenarnya tujuan Melaka menjalinkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan ini adalah untuk menjamin kestabilan, keselamatan kerajaan dan juga untuk memastikan penguasaannya terhadap perdagangan di Selat Melaka itu kita dapat kekalkan. So, kita akan belajar 4 contoh kerajaan alam Melayu yang telah menjalinkan hubungan dengan kerajaan Melaka, iaitu Pasai, Demak, Majapahit dan juga Makassar. Hubungan Melaka dengan Pasai ini berlaku disebabkan atas dasar sama taraf. Hubungan diplomatik berlaku disebabkan perkahwinan Sultan Melaka dengan putri kerajaan Pasai, yaitu Putri Ratna Kaumala. Selain daripada itu, Pasai juga berkongsi pendapat dan perbincangan yang berkaitan dengan hal-hal agama Islam. Dan kesannya ini telah menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam di alam Melayu. Bagi kerajaan Demak pula, Melaka menjalinkan hubungan atas dasar kepentingan bersama, sama ada hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan dan juga penyebaran Islam. Demak membekalkan beras, bahan makanan, rempah ratus dan juga tentera kepada Melaka. Hubungan Melaka dengan Demak ini adalah sangat penting untuk meneruskan keamanan dan juga kemakmuran Melaka. Selain daripada itu, Melaka juga menjalinkan hubungan dengan Majapahit. Hubungan dengan Majapahit ini berlaku disebabkan perkahwinan pemerintah Melaka dengan Putri Majapahit. Kesan daripada perkahwinan ini, hubungan Majapahit dan juga Melaka dapat diperkukuhkan. Selain daripada itu, kesan lain, wilayah Melaka telah menjadi semakin luas dan berakhir ataupun tamatnya ancaman daripada Majapahit ke atas Melaka. Dan yang terakhir sekali adalah Makassar. Bukti bahawa Melaka telah menjalinkan hubungan dengan Makassar, Melaka telah menghantar utusan persahabatan ke Makassar. Dan dalam hal ini Melaka menjalinkan hubungan dengan Makassar atas dasar pelbagai aspek, seperti perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan juga kesenian. Dan hubungan ini menjadi lebih rapat apabila Makassar telah menghadiahkan budak raja kepada Sultan Melaka. So, apa ini budak raja? Budak raja ini bermaksud king slave, hamba ataupun slave kepada raja. Oke, seterusnya kita akan tengok hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan luar dengan alam Melayu. Misalnya seperti kerajaan China, Ryukyu, Siam dan juga kerajaan-kerajaan lain. Hubungan Melaka dengan China adalah atas dasar hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan. Hubungan ini mula terjalin apabila kunjungan utusan yang diketuai oleh Yin Qing pada tahun 1403 dan Laksamana Zheng He pada 1405. China telah menghadiahkan payung kuning, cap mohor dan juga sepasang pakaian sebagai tanda pengiktirafan kepada Sultan Melaka. Dan Melaka juga mendapat naungan dan perlindungan daripada China. Kesan daripada pengiktirafan dan juga perlindungan China ini dapat mengelakkan ancaman Siam. Melaka mahu menang dengan Siam untuk mengekalkan kemerdekaan atau kedaulatannya. Selain itu, Melaka juga menjalinkan hubungan dengan Ryukyu. Ryukyu ini adalah Jepun. Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dan juga perdagangan. Pernah satu ketika Sultan Mansur Shah telah berutus surat maksudnya berkirim surat dengan kerajaan Ryukyu disebabkan tingkah laku pedagang Ryukyu yang telah melanggar undang-undang laut di Melaka.
Dan sebenarnya hubungan Melaka dengan Ryukyu Jepun ini telah membantu meningkatkan lagi perdagangan dengan Melaka. Kemudian Melaka juga menjalinkan hubungan dengan kerajaan Siam. Berdasarkan sejarah, Melaka pernah diancam oleh Siam, yaitu sewaktu pemerintahan Parameswara dan juga Sultan Muzaffar Shah. Melaka menjalinkan hubungan dengan Siam atas dasar diplomatik dan juga perdagangan. Buktinya, Melaka telah menghantar utusan ke Siam, yaitu yang diketuai oleh Tun Telanai dan juga Menteri Jana Putera. Kesan daripada hubungan ini, Melaka telah mendapat bekalan kayu jati, beras dan juga bahan makanan daripada Siam. Selain daripada itu, Siam juga menjamin keselamatan Melaka. Dan seterusnya, Melaka juga menjalinkan hubungan dengan pelbagai kerajaan-kerajaan lain juga seperti Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel dan juga Bengal. Selain Melaka juga menjalinkan hubungan dengan Mesir, Parsi, Turki dan Arab. Kesan daripada Melaka menjalinkan hubungan ini, Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan dan juga pusat penyebaran Islam yang ulung di alam Melayu. So sebenarnya hubungan luar ini telah menyebabkan banyak negara-negara lain telah menghormati Kesultanan Melayu Melaka. Dan Kesultanan Melayu Melaka juga terjamin dari segi keselamatan disebabkan mempunyai hubungan yang baik dengan pelbagai kerajaan lain. Seterusnya kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir, yaitu 5.3, yaitu pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang telah berpusat di Melaka. So, kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ini sebenarnya telah berakhir setelah kedatangan Portugis pada tahun 1511. Dan 1511 itu sebenarnya adalah tanda bermulanya serangan Portugis dan juga penguasaan ataupun penaklukan ke atas Melaka. So, Kesultanan Melayu Melaka sebenarnya telah menggunakan banyak strategi untuk menghadapi serangan Portugis ini. Walaupun terpaksa berundur, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka telah berjuang untuk mengembalikan kemerdekaan atau kedaulatan Melaka. So sebenarnya ada dua sebab faktor kejatuhan Melaka, yaitu kita kategorikan kepada dua jenis, faktor dalaman dan juga faktor luaran. Dari segi faktor dalaman, yaitu ada dua masalah, yaitu masalah kepimpinan dan juga masalah perpaduan. Masalah kepimpinan ini berlaku disebabkan kelemahan Sultan Mahmud Shah dan juga para pembesar dalam pemerintahan dan pentadbiran yang telah menyebabkan berlakunya ketidakstabilan politik di Melaka. Kemudian dari segi masalah perpaduan pula berlaku apabila rakyat tidak bersatu padu, persaingan kuasa antara pembesar dan juga askar upahan yang tidak taat setia. Dari segi faktor luaran pula adalah disebabkan kedatangan Portugis ke Melaka yang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan, keagamaan, kemasyhuran, perdagangan, rempah, keagama Kristian dan menghapuskan penguasaan Islam. So sebenarnya ada dua sebab kejatuhan Melaka itu, faktor dalaman dan juga faktor luaran. Bagaimana pula usaha? Apakah usaha-usaha Melaka untuk mempertahankan Melaka? Jadi kita bahagikan kepada 4 usaha diplomasi, strategi, dari segi pertahanan dan juga pertempuran. Kepimpinan Kesultanan Melayu Melaka telah melaksanakan pelbagai jenis ikhtiar cara usaha untuk mempertahankan maruah dan juga kedaulatan. Termasuklah dari segi diplomasi, strategi pertahanan dan pertempuran yang macam Cikgu cakap tadi. Askar tempatan juga digambarkan mempunyai semangat perwira yang sangat tinggi.
Di antara cara yang dilakukan oleh Melaka untuk menghadapi serangan-serangan Portugis adalah menggunakan lancaran dan perahu. Nah, seperti yang ada dalam gambar itu, lancaran dan perahu berapi. Melaka juga memperteguh kawasan pantai dengan kayu kayan dan pelbagai jenis meriam, serta peti-peti yang berisi serbuk peluru. Tembakan meriam dibuat secara bertalu-talu, dilancarkan dari pantai untuk tembak menggunakan meriam kapal-kapal Portugis itu. Melaka juga turut menggunakan tentera bergajah untuk menghadapi serangan Portugis. So, untuk mengembalikan kedaulatan Melaka ini, Sultan Mahmud Shah sebenarnya dia telah banyak menyusun strategi dan mengundurkan diri daripada Melaka. Yaitu cara dia ialah Baginda telah bergerak ke beberapa kawasan naungan dan dan juga jajahan, dan beliau telah bersemayam. Bersemayam ini maksudnya dia tinggal di Bentan, tetapi pada tahun 1526 Sultan Mahmud Shah telah melakukan 3 kali serangan untuk mendapatkan semula Melaka, dan serangan tersebut sebenarnya di antara 1515 sehingga 1519. Jadi di antara 1515 hingga 1519 ada 3 kali serangan Melaka ke atas Portugis. Pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah yang di Bentan dimusnahkan oleh Portugis, dan akhirnya Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar dan mangkat maksudnya meninggal dunia pada tahun 1528. Walau macam manapun, Kesultanan Melayu Melaka yang telah berpusat di Melaka telah berakhir pada 24 Ogos 1515. So, legasi kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ini telah diwarisi oleh Kesultanan Johor Riau. Walaupun Sultan Mahmud Shah mangkat pada 1528 dan Melaka pada akhirnya jatuh ke tangan Portugis, tetapi semangat juang Kesultanan Melayu Melaka ini nanti akan disambung oleh Kesultanan Johor Riau, yaitu kita akan belajar pada bab 6. Jadi habis bab 5. Cikgu harap kamu faham. Sebarang soalan kita boleh bincang dalam kelas Google Meet. Kita akan sambung lagi sesi pembelajaran yang lain dalam bab yang baru. Terima kasih.